Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semua kejadian ini adalah mengikut kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala serta mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri. Antaranya bagi membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga akan dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan takwim tahunan, iaitu berdasarkan pergerakan matahari bagi takwim Masihi dan peredaran bulan bagi takwim Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 5 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, yakni terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, namun begitu, pada hari ini ada dalam kalangan masyarakat yang masih cenderung untuk berkumpul dan bersukaria menyambut peristiwa gerhana ini tanpa memikir dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, peristiwa ini merupakan satu keajaiban alam yang perlu disambut. Sedangkan kita pula sedar bahawa gerhana bulan ini bukannya suatu peristiwa yang disambut untuk berseronok dan bersukaria. Sebaliknya, kita sebagai umat Islam dianjurkan supaya bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh apabila terlihat gerhana ini berlaku. Antara amalan yang boleh dianjurkan ialah seperti solat gerhana, berdoa, berzikir, bertakbir, beristighfar, bersedekah dan sebagainya. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan kerana mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyakkanlah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah sentiasa berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenali akan sifat-sifat keagungannya. Hal ini dikatakan demikian kerana gerhana bulan ini bukan sekadar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar sentiasa mengambil pengajaran, menginsafi diri dan muhasabah setiap kejadian alam yang berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 18 yang bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung ganang dan pokok-pokok kayu dan binatang-binatang, serta sebagian besar dari manusia yang banyak pula, yakni di kalangan manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya
Allah tetap melakukan apa yang dirancangnya. Oleh itu, sebagai hamba Allah, kita perlu merenung diri sendiri. Kita perlu merenung diri sendiri sejauh manakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menilai sebaik manakah ibadah yang telah kita lakukan sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh manakah persiapan dan bekalan yang telah kita persiapkan dalam mengharungi perjalanan di alam akhirat kelak. Perkara-perkara inilah yang perlu menjadikan tanda tanya kepada diri kita agar kita sentiasa istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai terhadap kehidupan manusia dan dunia yang sementara ini. Ingatlah, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemput kita, sedang kita belum lagi membuat persiapan dan persediaan yang sebaiknya dalam menghadapi hari pengakhiran tersebut. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada pagi ini, mimbar mengharapkan agar kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, kesedaran dan menguatkan lagi ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita memperbaiki diri dan mempertingkatkan amal saleh kita, di samping memperbanyakkan taubat serta memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kita lakukan. Semoga gerhana yang berlaku ini tidak akan mendapatkan kesan yang buruk kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan kehidupan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, yang bermaksud, dan Dia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan, dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda, yakni yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mahu memahaminya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin amin ya muwaffiqat ta'iin wafna li ta'ati wa tub alaina wa ala muslimin waghfir zanba man yaqulu astaghfirullahal azim wa nastaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
mattasalat binazarin wa uzurin bi khabir. Ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati Allah, semua peristiwa dan kejadian yang berlaku di dalam dunia ini mempunyai rahsia, hikmah dan iktibar, sama ada yang jelas maupun yang tersembunyi. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam peristiwa gerhana ini dengan menyempurnakan tuntutan Islam dan iman serta menghayati ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharalah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menginfakkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuasaan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Halis Syariatik Al-Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya,
kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdulil kafarata wa muqtadi'i ayyisa'id wahdulil kafarata wa muqtadi'i sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma srif anna wa an sultanina wa an permaisuri Johor wa an muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al qahta wal bala wal harba wal iqtida. Allahumma afad annal waba wa finaha wa zalla zilal wal mihan ma zaraha minha wa ma batana an baladina haza khassah wa qulna lil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna wa zurriyatina wa usulana wa furu'ana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.